Kejadian ini menimbulkan kebencian di hati lelaki itu. Oleh itu, dia memulakan rancangan pembunuhan untuk membalas dendam. Hai, apa khabar semua? Nama saya Hani. Welcome to my Modern Seram. Kes ini berlaku kepada seorang lelaki Brazil pada tahun 1975. Pada suatu hari, semasa lelaki itu membuka pintu rumahnya, dia terkejut kerana ibu bapanya sudah lama tidak tinggal di rumah itu. Selepas cuba bertanya jirannya dan juga saudaranya, dia mendapati bahawa bapanya telah dimasukkan ke penjara beberapa tahun yang lalu. Ini disebabkan bapanya telah membunuh isterinya, iaitu ibu kesayangan lelaki itu. Yang menyedihkan ialah ibunya telah ditikam sebanyak 21 kali oleh bapanya. Bapanya juga cuba mahu membunuh adik lelaki itu. Nasib baik adiknya sempat melarikan diri melalui bilik tingkapnya. Kejadian ini menimbulkan kebencian di hati lelaki itu. Oleh itu, dia memulakan rancangan pembunuhan untuk membalas dendam. Semasa lelaki itu melawat bapanya di penjara, dia mengambil kesempatan mengeluarkan pisau yang tersembunyi. Lalu dia terus menikam bapanya sekuat-kuatnya. Lelaki itu sengaja menikam bapanya sebanyak 22 kali. 21 kali ialah membalas dendam kepada ibu kesayangannya, dan menambah tikaman satu kali lagi ialah mahu supaya bapanya merasai lebih kesakitan dari ibunya. Lelaki itu juga hati bapanya, lalu guna giginya menguyak bapanya dan meludah ke lantai. Mengapa lelaki itu langsung tidak tahu bahawa bapaknya membunuh ibunya selama ini? Tindakan lelaki itu ada berkaitan semasa dia masih berusia kecil lagi. Nama lelaki itu ialah Petronio Machado. Dia dilahirkan di Brazil pada tahun 17 Julai 1954. Bapanya suka mencedera dan membuat keganasan terhadap rumah tangganya. Oleh itu, Petronio bersikap pendiam sejak dia masih kecil lagi. Untuk mengelak bapanya mengeluarkan kemarahan kepada ibunya. Pada masa dia berusia 14 tahun, bapanya adalah seorang security guard di sebuah sekolah. Tidak lama kemudian, ada orang mendapati ada pencuri telah mencuri makanan di sekolah itu. Guru besar terus mensyaki bahawa bapanya lah yang pencuri itu. Lalu kes ini telah dibawa kepada mayor yang bernama Santa Rita. Akhirnya kes ini menyebabkan Deputi Mayor itu memecat jawatan bapanya. Tidak lama kemudian, pencuri sebenar itu adalah security guard di lain sekolah. Pencuri itu sengaja memprovokasi dan mengetawakan keluarga Petronio. Tindakan itu telah membuat Petronio sangat marah. Dia percaya bahawa ketika keadilan tidak dipedulikan oleh semua orang, maka keadilan itu dia terpaksa menggunakan keganasan untuk diselesaikan. Jadi Petronio menggunakan shotgun dari datunya lalu menembak Deputi Mayor di penjabatnya. Lalu dia pergi ke sekolah menembak pencuri itu juga. Selepas itu, dia terus melarikan diri untuk mengelak polis menangkapnya. Itulah sebabnya dia langsung tidak tahu bapanya membunuh ibunya semasa dia melarikan diri bertahun-tahun. Selepas Petronio membunuh bapanya, dia terus ditangkap dan dipenjarakan. Dari saat dia masuk ke dalam penjara, Petronio bercadang menjadi seorang pembunuh banduan untuk melaksanakan keadilan. Terutamanya, dia akan membunuh banduan yang pernah membunuh isterinya seperti gaya bapanya. Beberapa tahun sehingga tahun 1982, satu demi satu banduan telah dibunuh di tangan Petronio. Ketua penjara segera menjemput doktor psikologi untuk memeriksa badan dan mental kesihatan Petronio. Jika Petronio membunuh banduan kerana ada sakit mental, ketua penjara akan mengambil kesempatan menghantar dia ke hospital untuk rawatan. Selepas beberapa ujian dan pemeriksaan, akhirnya doktor psikologi berkata Petronio tidak ada penyakit mental. Oleh itu, ketua penjara terpaksa menerima dia kembali ke penjara lagi. Semasa dia ditahan di penjara, dia telah berjaya membunuh 47 banduan di dalam penjara. Kejadian ini menyebabkan dia dijatuhi hukuman penjara selama 400 tahun. Walaupun tarikh ditahan di dalam penjara telah dipanjangkan, Petronio langsung tidak peduli
dan dia teruskan kehidupan membunuh banduan. Lama-lama kemudian, semakin tua semakin fikiran Petronius sudah berubah. Terutamanya semasa dia mulai membaca Bible pada masa lapang. Akhirnya dia bercadang berhenti membuat pembunuhan kepada banduan. Petronius juga menjadi Kristian. Setelah Petronius menghabiskan 45 tahun di penjara, dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2018 kerana Brazil ada membuat pengubahan dalam undang-undang. Dia sudah diasingkan dirinya dari dunia luar semasa 45 tahun. Setelah dia dibebaskan dari penjara, ada sebilangan orang takut kepadanya. Bagi mereka, walaupun dia cuba membunuh orang banduan saja, tetapi ini tidak boleh menjaminkan bahawa dia tidak akan membahayakan orang lain. Ada juga sebilangan orang sangat gembira berjumpa dia. Bagi mereka, Petronius adalah hero untuk menjaga keselamatan semua orang. Pada suatu hari, ada seorang wartawan menemu duga dengan dia. Petronius berkata, pengalaman selepas di penjara selama 45 tahun, sejak masuk ke penjara, dunia luar telah banyak berubah. Dia mengatakan bahawa dia menghadapi banyak kesukaran dalam kehidupan seharian. Dia juga mengalami banyak situasi yang memalukan dia. Orang yang mengenalinya suka mengambil gambar bersama-sama semasa dia berjalan-jalan di luar. Ketika wartawan menanyanya, adakah dia membunuh lebih dari 100 orang? Dia berdiam dan tidak menafikan. Dia juga berkata dia tidak menyesal membuat pembunuhan tersebut. Dalam pembualan, Petronius cuma mengaku bahawa cara dia adalah salah. Hanya membunuh orang tidak dapat mengambil keadilan, sebab kita tidak dapat membunuh semua orang yang melakukan kejahatan di dunia ini. Dia juga berkata, membuat jenayah bukanlah sesuatu yang jenaka. Banyak pemuda menyesal membuat kejahatan kerana risikonya terlalu berat. Seperti juga tangan syaitan, tangan kiri syaitan memberi sesuatu yang indah. Sebaliknya, tangan kanan syaitan akan mengambil benda dari manusia. Mengenai masa depannya, dia mahu mengurus ladang kecil, kehidupan aman damai dengan haiwan bersama. Dia juga berharap agar orang yang menyukainya dapat melupakan nama Petronius Matador selama-lamanya. Setelah menonton kisah hidup Petronius Matador, apa pendapat anda semua? Dunia ini bukan saja hitam dan putih, terdapat juga kawasan kelabu seperti Petronius. Sekian cerita kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Terima kasih menonton video ini. Jaga kesihatan, kita jaga kita.